Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma 'allimni kama 'allamta Adam al-asma'a kullaha. Pada yang dihormati dan dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan Syah, tuan Nazir, Malam Nazir serta barisan ahli jatuh puasa dan pegawai Masjid Al-Huda, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam yang dirahmati lagi diberkati Allah Subhanahu wa taala ini, kita tidak lupa untuk memanjatkan dan merafakkan kesyukuran kita yang tak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kepada kita baru kesekian kalinya kesempatan masa dan kesihatan tubuh badan untuk sama-sama kita manfaatkan telah mempertingkatkan lagi keimanan, ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala memasukkan kita semua ke dalam himpunan para hamba-Nya yang memperolehi keamanan, kedamaian, kesejahteraan, keriangan, keceriaan, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Taala sekalian, masih lagi kita berada dalam rajaan tasawuf mengenai bab taubah. Ini satu bab pada menyatakan taubat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, telah beberapa kali saya peringatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian bahawa hukum bertaubat ini adalah wajib. Sebab wajib sebab nas Al-Quran datang dalam bentuk sirah fi'il amar. Itu qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ya, perkataan tubuh, ya, bawa alif itu makna fi'il amar, yang makna bertaubatlah kamu. Li'anna al-asla fil amri al-wujub illa an takuna hunaka qarinatan ala adami asliha fatansarif ila ma'na akhar. Ya, al-asal dari segi ilmu usul fiqh, usul fiqh kata asal amar ni perintah ni adalah wajib kecuali di sana ada qarinah. Illa an takuna hunaka qarinatan. Ya, qarinah ni maknanya bukan qinah, bukan qinah bahasa Melayu ya. Qarinah, qaf ya. Qarinah ni maknanya ya, perkara yang ataupun bukti tanda yang maknanya bukan makna perintah. Maknanya mungkin maknanya harus ke, mungkin makna dia dilarang ke kan. Ataupun sunat ke atau seumpamanya, maka berubahlah makna asalnya daripada amar yang wajib tadi kepada makna yang lain-lain. Ya, akan faham gitu tuan-tuan ya. Dan yang kedua ayat yang daripada tadi surah Tahrim ya, surah Al-Furqan. Ya, yang berbunyi surah An-Nur ya. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya, tak bunyi tak pasang ke? Wa tubu ila Allahi, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun, wahai semua orang beriman. Ya, ayyuhal mu'minuna wa tubu ila Allah jami'an ya mu'minun la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Perkataan terdapat di dalamnya perkataan tubu. Ya, di awal ayat tersebut tubu, bertaubatlah kamu. Nampak tuan-tuan ya? Jadi dua ayat di antara banyak ayat tu, dua ayat ni dia menggunakan fi'il amar, yakni hendaklah kamu bertaubat. Jadi diambil kesimpulan daripada dua ayat ni, maka wajib bertaubat. Bukannya sunat ya. Bukannya harus. Bukan tidak nak taubat, tak nak taubat, tidak taubat, tak jadi tuan-tuan. Ya, kena bertaubat. Sebab kita tidak tahu ya dosa yang kita buat
Ya, dalam masa 24 jam ni ada dosa besar, ada dosa sedang, ada dosa kecil, ada dosa yang kita sedari, ada dosa yang tak kita sedari. Jadi tidaklah seharusnya seseorang tu mengatakan dia tak payah taubat lah, saya orang clean, saya orang bersih, saya orang baik. Itu ada satu kesilapan. Ya, sebenarnya kena bertaubat. Sebab sirah yang datang daripada fi'il amal tadi dituntut ke atas orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Maksud kalaulah orang beriman pun dituntut bertaubat, apakah orang yang biasa tak ada salah ke? Orang awam ni yang beriman pun tak beriman ke, dia setakat Islam ke, iman pun tak ke mana kan, tak jelas imannya, apakah mereka tak ada dosa ke tuan-tuan? Ya, dalam ayat tersebut khitab atau ditujukan kepada orang beriman, wa tubu ilallahi wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ustaz dia tengah mengecek Al-Quran tu, tolong betulkan kalau saya silapnya. Kalau ada kesilapan di dalam bacaan ayat mengenai taubat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, taubat ini sebagaimana saya katakan mula tadi ialah tak mengira manusia. Ya, jenis orang susah ke, jenis orang miskin ke, kaya ke, orang yang terkenal ke, orang yang punya darjat ke, orang yang hina-hina ke, dia kena bertaubat. Sebab taubat ini ada satu proses, proses pembersihan. Pembersihan diri daripada dosa kecil, apatah lagi dosa besar. Jadi dengan dia sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka diharapkan dosa-dosa yang kecil, apatah dosa-dosa yang besar akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, perasaan kita tak nak taubat ini, perasaan kita degil, nak daripada bertaubat kepada Allah Taala ni datang daripada iblis, datang daripada syaitan. Syaitanlah selalu yang menguar-warkan, kita sebut perkataan menguar-warkan. Kau lama lagi, kau muda lagi, umur kau baru 55 tahun, belum lagi 60. Dia kata 55 tahun muda lagi dia ingatnya. Boleh kau buat lah, kau gasak lah perkara. Tak apa orang lain tu umur yang 80 tahun, elok pun tak apa-apa, mati pun akan baik. Kau baru 55, dia tak sedar sedangkan 40 tahun tu sudah mula saat ketuaan, saat-saat tu dah bermula sejak usia 40 tahun. 40 tahun ni. Jadi si syaitan iblis ni lah yang selalu mengapi-ngapikan kita supaya kita jangan bertaubat, supaya kita sentiasa berada dalam keadaan kemaksiatan, bergelumang dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-faqih radhiyallahu anhu, berkata pengarang kitab ini Syekh Al-Lais As-Samarqandi rahimahullah taala, wa hadha muwafiqun lima ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bersesuaian dengan apa yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti tiada dosa. Maknanya kalau kita sentiasa bertaubat malam, siang, petang, pagi, akhirnya tuan-tuan kita sudah dikira tidak ada dosa. Even kalaupun kita terbuat dosa, kita akan bertaubat dengan cepat, dengan segera. Itu beza orang beriman dengan orang yang Muslim. Orang Islam yang imannya tak jelas, dia sentiasa menangguh-nangguh, menangguh-nangguh taubat. Nanti dulu, aku baru 55 tahun, belum 60 lagi. Orang tu 70 tahun, elok sihat walafiat, masih lagi dengan dangdut yang tak ada apa-apa pun. Aku baru 55, nampak tak tuan? Ingat 55 ni kuat lagi ingatnya. Tak tahu ramai orang 55, belum sempat 50 dah ramai padam kan. Dah ramai dah dihangkut ke Sek Nombor 1, Batu 3 kan. Belum pun mau yang 50. Jangan tuan ya. Tetapi bila mana dia sentiasa bertaubat, sebagaimana hadis ini, orang yang bertaubat itu seolah-olah tidak ada dosa baginya. Sebab apa? Dia bertaubat tuan-tuan.
وروي في رواية أخرى إن العبد إذا أذنب لم يكتب عليه حتى يذنب ذنبا آخر ثم إذا أذنب ذنبا آخر فلم يكتب عليه حتى يذنب ذنبا آخر فإذا اجتمع عليه 5 من الذنوب وعمل حسنة واحدة كتب له 5 حسنات وجعل ال5 بإزاء 5 سيئات فيصيح عند ذلك إبليس عليه اللعنة ويقول كيف أستطيع على ابن آدم وإن اجتهدت عليه يبطل بحسنة واحدة جميع جهدي. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu bila mana dia melakukan dosa, maka tidak akan ditulis ke atasnya melainkan bila mana dia melakukan dosa yang lain. Kemudian bila mana dia melakukan dosa lain, tidak ditulis lagi dosanya itu sehingga dia melakukan dosa yang lain. Bila mana terhimpun ke atasnya 5 dosa, lepas itu dia membuat satu kebaikan, ya, wa amila hasanatan wahidatan, dia membuat satu kebaikan. Apa yang terjadi tuan-tuan? Kutiba lahu 5 hasanat, dituliskan baginya 5 kebaikan, dan dijadikan 5 kebaikan itu sebagai penebus 5 kejahatan yang telah dibuatnya. Maksudnya dia buat jahat, buat dosa kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali empat, kali 5, entah macam mana tergerak hatinya nak buat satu kebaikan, yang dibuat satu kebaikan yang balasannya 10 pahala. Maka 10 ni ditolak, diambil daripada 5 pahala, untuk menolak dosa yang dibuat 5 dosa tadi. Maka terbaki lagi pahalanya 5 pahala. Nampak tuan-tuan ni, kebaikan ada 5 pahala. Maka melolong dan memekiklah ketika itu iblis yang dilaknat ke atasnya seraya berkata, bagaimanakah aku mampu bagaimanakah aku mampu untuk merosakkan anak Adam, sedangkan aku bersungguh-sungguh untuk merosakkannya. Hanya terbatal usaha itu dengan sebab satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba tadi, oleh anak Adam tadi, dan keseluruhan usahaku. Mana iblis ni, syaitan dan dia punya kuju-kuju sentiasa berusaha nak merosakkan kita. Jadi digerakkan kita untuk melakukan satu kejahatan. Kau buat begitu, kau buat dosa itu, buat dosa ni. Itu maksud dia. Lalu entah macam mana si hamba ni, mungkin dia seorang yang berilmu ke, seorang yang sentiasa berada di samping orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa agamanya, lalu dia buat kebaikan. Asyik fikir dia buat jahat, dia buat dosa, bila berlaku nak buat pahala. Dia entah macam mana digerakkan oleh para malaikat, malaikat yang baik-baik ini, dia menyuruh dia membuat baik, lalu dia buat satu kebaikan. Maka dengan satu kebaikan yang dilakukan tadi mempunyai 10 pahala, maka dia ditolak daripada 10 tu 5 dosa yang telah dibuat yang tadi. Maka ketika itu fras, syaitan akan begitu berkecewa dengan sikap anak Adam itu tadi. Itu maksud sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dapat daripada hadis ini? Mafhum, pelajaran dan pengajaran, iaitu seseorang anak Adam itu atau peluang, ruang dan peluang untuk masuk syurga begitu terbuka luas. Allah Ta'ala jadikan neraka bukalah, dia bagi ruang dan peluang untuk hamba-hambanya masuk neraka. Siapa yang nak masuk neraka, Allah Ta'ala tidak halang, tapi Allah Ta'ala menggalakkan semua hamba-hambanya masuk syurga. Sebab apa tuan-tuan? Lihatlah, satu kebajikan yang dilakukannya, dia mendapat 10 pahala. Dan Quran sebut apa? Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, baginya 10 yang sepertinya. Falahu 10 amsalha, 10 gandaan kebaikan yang telah dia dikurniakan kepadanya. Wa man jaa bis sayyi'ah, barang siapa yang melakukan satu kejahatan, fala yujza, maka ia tidak dibalas illa misluha, kecuali yang seumpamanya satu kejahatan lah. Satu kejahatan kerana satu dosa.
wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka itu tidak dizalimi, tuan-tuan. Tapi itulah kita kecewalah bagaimana orang ini begitu begitu mudah untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan peluang untuk dia menambahkan pahala dia cukup banyak, terutama kalau dia berjiran dengan masjid, berjiran dengan surau, berjiran dengan majlis-majlis ilmu, dia datang ke majlis ilmu dah dapat pahala lebih daripada 100 rakaat sembahyang sunat. Tuan-tuan masuk di sini, tak perlu nak sembahyang sunat atas masjid, duduk depan majlis ilmu ni dapat pahala lebih daripada 100 rakaat sembahyang sunat. Tuan-tuan, kalau saya nak buat 100 rakaat sunat ni memang saya ada lah, memang saya tak larat lah. Kalau setakat 2 rakaat, 4 rakaat tu boleh ikut. Tapi kalau nak buat sampai 100 rakaat, memang saya pun tak larat lah, selender lah. Ini tuan-tuan. Tetapi dengan hanya kita menghadiri sekali majlis ilmu, pahalanya terlebih baik, bukan sebaik, terlebih baik daripada 100 rakaat sembahyang sunat. Kita nak buat sembahyang tarawih agak berapa rakaat, tuan-tuan? 23 rakaat masuk witir kan? Adakah semua orang buat 20 rakaat? Tak ada, tuan-tuan. Saya yakin lah, tak tahulah masjid Huda ni semua pula 100% buat 23 rakaat witir, wallahu alam, saya tak tahulah kan. Tapi biasanya kalau satu surau tu, masjid tu ada 200 ke 300 jemaah yang sembahyang tarawih, mestilah ada sebagainya kan, bila sampai dekat 8 rakaat tu mesti keluar berdai, keluar kan, daripada 10 saf, 15 saf, tinggal berapa? Tinggal 2 saf, 3 saf, lain-lain semula saf lagi kan. Ini dia. Itu baru 23 rakaat, belum lagi 100 rakaat pun kan. Baru 23 rakaat. Sebab itulah style orang Melayu kita ni, dia nak mudah, dia nak senang. Carilah surau-surau ke masjid-masjid yang buat sembahyang tarawih 8 rakaat. Kalau terpaksa juga, tak ada, susah nak cari semua buat pakat buat 20 rakaat, 8 rakaat siap aku tinggal lah kan. Panjang sangat bacaannya begini kan. Nampak tuan-tuan Tetapi dengan hanya dia duduk sekali majlis ilmu, maka ganjarannya dia yang ada peroleh lebih baik daripada 100 rakaat sembahyang sunat. Ini menunjukkan kepada kita tentang ganjaran ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gandaan yang begitu banyak, menunjukkan ruang dan peluang untuk kita masuk syurga begitu terbuka luas, tuan-tuan. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada hamba-Nya. Dan diriwayatkan daripada Safwan bin Assan Al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min qibal al-maghrib babun khalaqahu Allah ta'ala lit-tawbah arduhu masiratu 70 sanah aw 40 sanah la yazalu maftuhan la yughlaqu hatta tattali'a asy-syamsu min maghribiha. Rasulullah SAW telah bersabda, dari sebelah maghrib, dari sebelah maghrib di sana terdapat satu pintu yang Allah Taala jadikan untuk orang bertaubat. Pintu tersebut lebarnya sahaja arduhu masiratu 70 sanah. Dia punya lebar pintu tu daripada daripada tepi tiang pintu ni ke pintu ni ialah selama berapa? Selama 70 tahun. Kita pintu tu depa sampai lah kan. Pintu mak kita lagi kecil kan. Kita depa tu dengan tepi ni dengan tepi sana kadang-kadang tak sampai depa pun. 3 kali setengah, paling panjang pun 7 kaki kan. Ini 70 tahun perjalanan. Daripada tepi pintu ni ke tepi pintu sana ialah 70 tahun perjalanan atau 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan ni, tuan-tuan, daripada ke mana? Dari mana ke mana? Orang sebut di sini kat mereka ke tak? Mereka dekat je. Yang kaki tak ada sampai berpuluh tahun kan. Besarnya pintu tu. Dan Allah Ta'ala jadikan pintu tersebut untuk apa?
khalaqahullahu ta'ala lit-taubah. Allah Ta'ala jadikan pintu itu untuk manusia bertaubat, maka daripada pintu itulah ya taubat manusia akan ya keluar untuk mendapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sentiasa terbuka, tidak dikunci sehingga terbit matahari di tempat tenggelamnya. Barulah ya. Jadi pintu taubat yang selalu disebut pintu taubat masih terbuka. Pintu taubat masih, kita faham pintu taubat tu mungkin bentuk khayal, apa ni, bentuk pintu yang maknawi kan. Tapi sebenarnya pintu yang sebenarnya kalau Allah ya, bukakan hijab kita ataupun Allah Ta'ala bimbing kita, kita boleh sampai ke sebelah maghrib sana, yang mana saya kata tadi kita akan bertemu pintu taubat yang sentiasa terbuka. Ya, bila tutupnya, bila pagi terbitnya matahari di ufuk ya, di ufuk utara, di ufuk apa ni maghrib ya, maka ketika itulah pintu tersebut yang saya kata tadi luasnya ya 70 tahun atau 40 tahun ditutup. Barulah ketika itu ya manusia menjerit-jerit ya, meluluh-luluh, meraung-raung ya, kerana pintu taubat sudah tertutup ya. Masuk Islam pun tak boleh, hatta orang beriman pun, tuan-tuan, orang beriman pun dia beramal dengan keimanan pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih ya. Jadi tuan-tuan dan puan, apa nak kita buat? Apakah kita tutup pintu taubat tutup barulah kita bergeria nak bertaubat, apakah? Jangan tuan-tuan ya. Pintu taubat ni ada dua tuan-tuan ya. Dia sama ada pintu taubat yang sebenar-benar yang saya kata tadi terbuka di sebelah maghrib sana ya, selama-lama sampai matahari terbit di sebelah ya, sebelah barat. Itu satu. Atau ketika dia nak mati, ketika nyawa berada di ya halqum, atau ketika ghargharah pun, ketika itu taubat Allah Ta'ala tidak akan terima. Ini untuk dia sendirilah, untuk personal ya. Masa ya, tempoh telah habis ya, Allah Ta'ala pergi dia usia ya 65 tahun ke 80 tahun dibuat sia-sia ke saja ya. Maka bila mana nak mati, barulah dia beria-ria nak bertaubat, sebab dia sudah nampak dosa dia dicatat oleh Allah Ta'ala lebih banyak daripada pahala dia. Baru dia meraung ya, menangis-nangis, sebab ya pintu taubat sudah terbuka, sudah tertutup, dan dia punya nyawa sudah berada di halqum. Itu katakan ghargharah ya. Perkataan ghargharah ni diambil daripada ya, keadaan dia ketika nak keluar nyawa tu. Bukankah bila kita seseorang tu nak mati, datanglah sahabat dia, datanglah kawan dia, atau datanglah anak dia mengajar ucap la ilaha illallah, apa yang dia orang tekut? Boleh ikut tak? Dia kata dia dengar tapi tak boleh. Itu kata ghargharah. Nabi katakan ya ghargharah ya, ghargharah yughayyiru ghargharatan ya. Ghargharah tu ambil yang saya cakap tadi. Sebab apa? Nyawa sudah berada sini tuan-tuan. Ketika itu tidak ada taubat dah. Jadi nak taubat tu bila? Sekarang ya, semasa kita boleh ya, semasa kita boleh lincah berjalan ke sana kemari, boleh bercakap ya, boleh buat apa-apa. Sekarang lah kita kena ya, dikena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sa'id bin Musayyab fi qawlihi azza wa jalla innahu kana lil awwabina ghafura ya, dan daripada Sa'id bin Musayyab pada mentafsirkan ayat innahu kana lil awwabina ghafura, suratul Isra ayat 25. Huwa ar-rajul qala huwa ar-rajulu yuznibu dhanban thumma yatub thumma yudnibu dhanban thumma yatub. Maksud dia ayat ini ya, maksudnya asal makna ialah sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya mengampunkan bagi orang yang meminta ampun. Dimaksud sini ialah seseorang yang melakukan satu dosa, kemudian dia bertaubat, kemudian dia buat dosa lagi, kemudian bertaubat, hingga seterusnya. Tak tahu berapa kali dia buat dosa, tapi setiap kali dia berbuat dosa, dia bertaubat. Itu beza ya, itu beza dengan orang Islam. Orang Islam ni kalau dia dah bertaubat
Tah macam mana terbuat dosa sengaja atau sengaja, dia tak taubat lah. Kalau kau buat kan, kau taubat kan, buat lagi. Ya, apa guna taubat? Dah taubat, buat lagi. Dah taubat, buat lagi. Mana dia telah dipermainkan oleh syaitan. Tuan-tuan ya. Ketika itu dia telah dipermainkan oleh iblis, syaitan. Ya, suruh dia kau taubat lah. Tak guna kau taubat. Kau taubat bukan taubat, kau tahu buat. Bukan taubat, tahu buat. Jadi si hamba Allah Ta'ala betul juga. Ya, aku ni betul macam orang kata taubat sambal belacan. Orang Melayu ya. Orang Melayu banyak rekod sebab orang Melayu sahaja yang makan sambal belacan. Orang Arab tak makan belacan kan. Sambal belacan ni pedas kan. Ya, jadi disamakannya taubat ya, yang mengulang-ulangkan dosa itu seperti sambal belacan. Pedas tuan-tuan. Panas sangatlah. Besok minggu isinya buat lagi sebelacan kan. Sedap pula. Pedas sangatlah. Kita taubat sama belacan. Itu orang Melayu punya istilah. Ya, Islam tidak gitu. Tak timbul langsung tuan-tuan. Ya, tak timbul langsung taubat, ya, taubat atau taubat sama belacan tak timbul. Ya, yang berlaku seseorang itu melakukan dosa kecil atau dosa besar, kemudian dia bertaubat. Tah macam mana dia ulang ni balik, sebab kita manusia kan. Kan kita tahu kita ni bukan malaikat kan. Ya, kita ni manusia. Ada Allah Ta'ala kurniakan nafsu dan akal fikiran. Lalu kita pun buat taubat, bertaubat. Buatlah berjanji pada Allah begini gerbak gerbuknya tak nak buat, tak macam mana, beberapa hari kemudian buat lagi. Taubatlah. Itu caranya. Cara orang beriman tuan-tuan. Jadi apakah ini dikatakan kita mempermain-mainkan taubat? Tidak tuan-tuan. Ya, kita tidak dikira sebagai mempermain-mainkan taubat. Kita buat dosa tak bertaubat, itulah sebenarnya kita ya meremeh-temehkan taubat. Faham tuan-tuan? Bisa kan? Ya, dia dah buat sekali dosa, lepas itu dia taubat, buat lagi, malah nak taubat. Nanti esok lah, esok dah. Ya, macam saya cakap mula tadi lah. Besok aku dah umur 60, esok taubat lah. Aku baru 40-an ni. 41, 42. Ya, nanti kan aku buat lagi dosa, taubat lagi. Taubat macam mana orang tak faham. Jangan nak belajar kan, jangan nak pergi majlis ilmu. Akhirnya dia jadi kuda tunggangan syaitan tuan-tuan. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan, perkara kita bertaubat beberapa kali dalam satu hari itu adalah perkara biasa bagi sebahagian daripada orang Islam. Sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Bakar Siddiq daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yawmi 70 marrah." Riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak dikira seseorang itu bergelumang dengan dosa sesiapa yang beristighfar walaupun dia mengulangi pada satu hari 70 dosa. Pak ni, tuan-tuan gagak 70 dosa ni macam mana? Satu hari pagi dosa, taubat. Kejap lagi buat dosa lagi, taubat. Kejap lagi buat dosa. Maknanya buat dosa, taubat, dosa, taubat. Tak ada kerja lain apa ke? Itu gambaran. Ya, bergambaran bagaimana banyaknya. Ya, banyak kali taubat seseorang dengan sebab dosa yang dilakukannya, dia dikira bukan orang yang bergelumang dengan dosa dan noda. Sebab dia taubat. Sebab dia buat dosa, sebab dia lemah. Min du'afa'il iman. Lemah iman. Dia menyedari hal ini, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala tak ada masalah untuk menerima taubat dia. Ini maksud daripada hal ini. Wa qila lil Hasan al-Basri, ila mata hadha? Qala la a'rifu hadha illa min akhlaqil mu'minin. Hasan Basri ditanya, sampai bila ni? Maksud sampai bila ni? Buat dosa taubat, buat dosa taubat, sampai bila? Tak sedar lagi ke? Itu masalah. Tak ada kerja lain ke? Tak ada sebab manusia taubat. Lalu dia jawab, aku tidak tahu ini, melainkan ianya adalah akhlak orang yang beriman. Jadi setiap hari dia rasa diri bersalah, dia bertaubat. Kejap-kejap dia bertaubat.
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ini adalah merupakan di antara akhlak orang yang beriman. Makna kalau dia tak taubat tu bukan akhlak orang beriman. Taubat kan ulang balik tak guna, nampak ni. Nampak ya? Terlampau amat bahaya ya pendirian seperti ini. Wa qala ba'dul hukama hirfatul 'arifi sittatu asya'. Sebagian daripada bijak pandai berkata, kehebatan orang yang arif itu ada 6 perkara. Ya, kehebatan, kemegahan. Pun kita kata, ya. Kriteria ya orang-orang yang arif billah, orang yang kenal pada Allah Taala itu 6 perkara. Pertama, idza zakarallaha iftakhar. Idza zakarallaha iftakhar. Bila mana dia mengingat Allah Taala, dia akan rasa bangga. Ya, bila sebut Allah, dia rasa bangga. Segala-galanya Allah, kehebatan daripada Allah, ya, kekuatan daripada Allah, kesenangan daripada Allah. Nampak tuan-tuan? Wa idza zakara nafsahu ihtakar. Bila mana teringat diri dia, dia berasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nadhara fi ayatillah. Bila mana dia melihat ayat-ayat Allah, i'tabar, dia mengambil pengajaran dan pelajaran. Tengok ya, bagaimana Allah Taala ya menjadikan pokok. Ya, pokok itu daripada yang sekecil-kecil pokok. Siapakah yang membesarkan pokok yang kecil itu? Ya, pokok kelapa, pokok durian ni pada sekecil, siapa yang mana makhluk mana yang membesarkan dia? Ada kita nampak orang lain datang tolong besar sikit, macam rumah lah. Di negeri rumah kan ada nampak orang kan. Daripada rumah kecil 3 bilik nak jadikan 5 bilik. Nampak kan ada manusia yang besar. Tapi pokok ni, ya, pokok cempedak ke, pokok nangka ke, pokok ya betik ke, belakang rumah tu siapa yang membesarkan? Jadi dia lihat itu di antara ayat-ayat Allah. Siapa? Bagaimana Allah Taala membesarkan pokok ini? Tidak lagi ada pokok tebu, ada pokok cili. Mengapa tebu ni rasa manis? Siapa membubuh gula? Kenapa pak pokok cili ni pedas? Siapa pula yang menjadikan pokok cili ni pedas? Sedangkan tanah tu sama aja kan? Ada tanah ni nak memaniskan tebu, kena cari tanah yang manis supaya tebu manis. Tak ada kan? Nak menjadikan ada tebu pedas sedap, cari tanah yang pedas, letak kat situ. Begitu juga durian yang harum. Orang kata apa, di dombat ke, ada apa, musang apa nak sebut kan? Kena cari tanah-tanah yang mana-mana tu, letak kat pokok durian tu jadi manis. Ada ke? Tak ada. Tanah yang sama je ke? Apakah kita tak terfikir ni tuan-tuan? Ataupun kita pakai makan aja. Contoh inilah ya orang yang arif, bila melihat ayat Allah Taala dia mengambil pengajaran dan pelajaran. Wa idza hamma bi ma'asiyatin aw syahwatin inzajara. Bila mana dia bercita-cita tergerak dalam hatinya untuk melakukan maksiat atau mengikut nafsu syahwat dia, inzajar, dia akan mengutuk diri dia sendiri. Hai, kau tak sedar ke diri kau ni buat maksiat? Ya, dah cerita aku dapatlah buat begini, dapatlah minum arak ke, dapatlah berzina ke, dapatlah berjudi ke. Cepat-cepat dia beri amaran, hey, kau tak sedar ke diri kau? Kau tak tahu ke ini maksiat, Allah Taala campak engkau pada neraka. Nampak? Itu mana inzal. Itulah orang arif. Ini di antara sifat-sifat orang yang arifu billah, yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzakara 'afwa Allah istabshar. Bila mana teringat akan pengampunan Allah, dia merasa gembira. Ya, sebab Allah Taala ni sebenarnya saya cakap tadi membuka peluang keampunan. Ya, bukan masa yang terbatas, seluruh masa. Ya, sampailah pintu taubat ditutup, maka dia merasa gembira. Ya, kenapa? Kerana pintu taubat sentiasa ya terbuka di sisi Allah menerima pengampunan hamba-Nya. Wa idza dzakara dzunubahu istaghfar. Bila mana dia teringat akan ya dosa-dosanya, istighfar, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Taala. Itu 6 ya. Ya, saya ulangi balik, bila mana dia ingat Allah, dia berasa bangga. Ya, hanya kebanggaannya kepada Allah Taala saja. Sebutlah ya harta ke, kereta yang berjenama ke, rumah yang besar ke, tanah yang hebat ke, isteri yang cantik, tak ada. Allah Taala. Ya, segalanya Allah Taala. Boleh tak tuan-tuan begitu? Sama-sama insya-Allah ya.
Mana kita merasakan Allah Ta'ala segala-galanya. Bila kita mengutamakan segala-galanya Allah, maka yang lain itu jadi kecil, tuan-tuan. Bila mana mengingatkan diri dia, merenung dirinya, dia merasa dirinya hina di hadapan Allah. Dia rasa dirinya terlalu amat kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azan, silakan. Saya ulangi balik semula 6 perkara ciri-ciri orang yang arif, yang kenal Allah Ta'ala itu. Pertama, bila mana dia mengingati Allah, dia akan rasa berbangga dengan Allah. Kedua, bila mana mengingati diri dia, merenung diri dia rasa diri hina di hadapan Allah. Ketiga, bila mana melihat ayat-ayat Allah, bukti kewujudan Allah, dia akan merasa mengambil iktibar daripadanya. Bila mana dia bercita-cita untuk melakukan sesuatu kemaksiatan atau mengikut hawa nafsu dia akan memberi amaran ke atas dirinya. Bila mana dia teringat akan pengampunan Allah, dia akan merasa gembira. Dan bila mana dia teringat akan dosa-dosanya, dia akan meminta ampun kepada Allah. Ini dia, tuan-tuan, di antara kriteria al-arifu billah. Tuan-tuan, di sini ada satu kisah yang dibawa oleh, diriwayatkan daripada Ma'mar daripada Zuhri. Beliau telah berkata, telah masuk Umar radhiyallahu anhu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang menyebabkan kau menangis wahai Umar? Lalu Umar kata, ya Rasulullah, di luar sana terdapat seorang pemuda yang membakar perasaan hatiku, yang mana dia sedang menangis. Lalu Rasulullah SAW berkata, ya Umar, bawa dia masuk berjumpa aku. Lalu Sayyidina Umar membawa masuk pemuda tersebut dalam keadaan dia sedang menangis. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai pemuda, apakah yang menyebabkan kau menangis? Lalu pemuda tersebut, wahai Rasulullah, telah menyebabkan aku menangis dengan dosa-dosa yang besar, yang menyebabkan aku ditimpa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bertanya, adakah kau melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, wahai pemuda? Ya, kau menangis sangat-sangat ni, kau ada berlaku syirik ke? Pemuda cakap, tidak. Tanya lagi, ada kata nafsan bi ghairi haq, adakah kau telah membunuh bukan pada yang hak? Lalu jawab pemuda tersebut, tidak juga. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kau walaupun sebesar bumi yang 7 dan langit yang 7 dan jibal dan gunung ganang yang kuat, walaupun sebesar mana, sebesar bumi dan langit, Allah Ta'ala ampunkan dosa kau. Lalu pemuda tersebut kata, ya Rasulullah, dosa aku lebih besar daripada bumi dan langit yang 7 dan gunung ganang yang gagah perkasa. Maka Rasulullah SAW kata, tanya, adakah dosa kau lebih besar daripada kursi? Dosa kau lebih besar ataupun kursi Allah Ta'ala lebih besar? Kan ayat kursi, kan ayatul kursi, kita tak kata ayatul kursi, kan ayat mufrad ataupun singular. Ayatul kursi, kita tak baca ayatul kursi, kan pasangan tuan ni kata ayatul kursi, satu ayat kursi yang mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, besarnya, luasnya kursi Allah Ta'ala ni mengatasi langit dan bumi. Kursi Allah Ta'ala besar, macam mana kursi Allah, Allahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un, tapi disebut ayat kursi. Yang besar, yang meluasnya, wasi'a itu mana luas? Wasi'a, luas, kursiyuhu, kursi Allah Ta'ala ni as-samawati wal ard, melepasi langit dan bumi. Semua langit dan semua bumi. 4 tuan. Jadi Allah tanya, dosa kau ni, kau yang rasa susah hati sangat, dosa kau ni besar ke ataupun kursi Allah?
Lalu pemuda itu kata, zambi a'zam, dosa aku lebih besar ke ya Rasulullah. Tanya dia Rasulullah, dosa kau lebih besar ataupun arash? Arash Allah Ta'ala ni dijaga, ya, dipimpin ataupun ditatang oleh, ya, 8 malaikat yang besar-besar, ya, yang lebih besar daripada malaikat Jibril. Hari tuan-tuan, adakah dosa kau ni lebih besar atau arash Allah Ta'ala lebih besar? Lalu dijawabnya, dosa aku lebih besar. Ini yang selalu fikir kan. Tanya lagi, dosa kau lebih besar atau Tuhan kau lebih besar? Yang ni pengampunan Tuhan dah lebih besar. Lalu pemuda itu jawab, balillah wa azam wa ajal. Ya, bahkan Allah Ta'ala itu lebih besar, lebih maha agung, lebih maha mulia. Lalu Rasulullah kata lagi, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa Allahul azim. Sesungguhnya tidak ada siapa yang mengampunkan, ya, dosa yang besar melainkan Allah Ta'ala yang maha agung. Lalu Rasulullah kata, akhbirni an zambik, khabarkanlah kepada aku wahai pemuda, wahai pemuda, apa benda yang susah sangat kau nak cerita ke aku tentang dosa kau ni, ceritakanlah ke aku. Lalu pemuda kata, fa inni astahi minka ya Rasulullah, sesungguhnya aku malu kepada kau wahai Rasulullah, nak ceritakan dosa ini. Lalu Rasulullah pujuk lagi, akhbirni an zambik, khabarkanlah wahai pemuda, apakah dosa yang kau rasa terlampau besar sangat tu, beritahu ke aku. Maka akhirnya pemuda tersebut berkata, ya Rasulullah, inni kuntu rajulan nabashan an bushul qubura munza 7 sinin hatta matat jariyatun min banatil ansar fadabashtu qabraha fa akhrajtuha min kafniha. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni kerja menggali kubur. Ya, gamaknya mungkin dia penggali kubur, mengkebumikan orang-orang yang sudah meninggal dunia, sejak daripada 7 tahun yang lalu. Itulah kerja aku, ya, tukang gali kubur kemudian mengkebumikannya. Ya, gali kubur untuk bukan tanam, ya, tanam pokok, kan. Kita dengan manusia terhormat sikitlah, ya, mengkebumikan. Ya, tak boleh katakan ditanam. Ya, sebab tanam tu pokok pisang ke, ya, pokok jambu ke, pokok durian, atau pokok tanam. Ya, ataupun, ya, kucing mati ke, itu tanamlah. Ya, kita tak kata dikebumikan kucing, ya, dikebumikan seekor ayam yang telah mati, tak ada, ditanam. Ya, tapi kalau manusia dikebumikan. Mana kerja aku selama lebih kurang 7 tahun mengkebumikan manusia sehingga matilah seorang perempuan di kalangan anak perempuan Ansar. Maka aku telah menggali kuburnya dan aku telah mengeluarkan daripada kafannya. Tetapi entah macam mana aku telah dikalahkan syaitan kata diriku, maka aku telah merogol perempuan tersebut. Kemudian aku tinggalkan perempuan itu begitu saja. Tiba-tiba perempuan itu bangun seraya berkata, wailaka ya syab, ama tastahi min dayan yawmiddin, yad'u kursiyahu lil qada wa ya'khudhu al mazlum min al zalim, taraktani uryanatan fi askari mauta. Tiba-tiba perempuan tersebut bangun dalam keadaan, ya, setelah disetubuhi oleh pemuda tersebut, ya, mayat dia, perempuan mayat dia, jadi dia bangun, dia kata, celaka kau wahai pemuda, apakah kau tidak malu daripada Allah Ta'ala yang menguasai hari kiamat, yang meletakkan kursinya untuk dihukum, mengambil tindakan kepada orang yang menzalimi, orang yang dizalimi kepada orang yang dizalimi. Kau tinggalkan aku dalam keadaan tidak berpakaian di kalangan mayat-mayat orang yang mati di sini, dan kau letakkan aku dalam keadaan berjunub di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tak tuan cerita dia? Itu yang dia berat nak cerita tu. Ya, dia berat nak cerita sebab dia menyetubuh atau bersetubuh dengan mayat, ya, seorang, ya, wanita Ansar. Lalu fawasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadfa'u fi qafahu wa huwa yaqul, ya fasiq ma ahwajuka ila an-nar ukhruj anni.
Maka tiba-tiba bila mana Rasulullah SAW mendengar kisah tersebut, terus beliau melompat dan menolak pemuda tersebut seraya berkata, wahai orang yang fasik, keluar kau dari sini, engkau adalah ahli neraka. Maka pemuda tadi keluarlah daripada tempat Rasulullah SAW tadi, bertaubat kepada Allah Ta'ala selama 40 malam. Mana 40 hari lah, 40 malam tu 40 hari sekali. 40 hari 40 malam bertaubat, menangis, mengangkat tangan, mengangkat kepala ke langit seraya berkata, ya ilah Muhammad wa Adam wa Hawa, in kunta ghafarta li fa'alam Muhammadan wa ashab. Dalam masa 40 malam 40 hari tuan-tuan, dia mengangkat kepala ke langit seraya berkata, wahai Tuhan Muhammad, wahai Tuhan Adam dan Hawa, sekiranya kau ampunkan dosaku, maka kau beritahulah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sekiranya tidak demikian, kau turunkanlah api daripada langit dan kau bakarlah aku dengannya, dan kau selamatkanlah aku azab akhir. Manakala doa aku ni kau tak terima lah ya Allah, sekarang juga kau turunkanlah api daripada langit supaya membakar aku di dunia ni juga, supaya di akhir esok aku selamat daripada neraka engkau. Lalu turunlah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, seraya memberi salam, Assalamualaikum ya Muhammad, Rabbuka yu'likas salam, sejahtera ke atas kau Muhammad, Tuhan kau mengirim salam kepada kau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wassalam wa minhus salam, dia adalah assalam, kesejahteraan, dan daripadanya lah kesejahteraan, dan kepadanya lah kembalinya kesejahteraan. Lalu Jibril berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata, anta khalaqtal khalq, adakah kau yang menjadikan makhluk? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bal walladhi khalaqani wa khalaqahum, bahkan Allah lah yang telah menjadikan aku dan menjadikan makhluknya. Lalu Jibril berkata, anta turziquhum, adakah kau Muhammad yang memberi mereka ni rezeki? Lalu Rasulullah menjawab, balillahu yarzuquhum wa iyaya, bahkan Allah lah yang memberi mereka itu rezeki dan juga kepadaku. Dan tanya lagi, anta tatuba alaihim, adakah kau yang menerima taubat mereka? Lalu jawab, balillahu yatubu alayya wa alaihim, Allah Ta'ala lah yang bertaubat aku dan taubat mereka itu. Lalu Jibril menyampaikan pesan, Allah Ta'ala kata, tuba ala abdi fa inni tubatu alaih, kau ampunkan dosa hambaku pemuda itu tadi, karena sesungguhnya aku telah mengampunkan ke atasnya. Ini pesanan Allah Ta'ala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Fada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syab wa basyirahu bi anna Allah Ta'ala taba alaih. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil pemuda tersebut dan memberikan perkhabaran gembira bahawa Allah Ta'ala telah menerima taubatnya. Setelah berapa hari tuan-tuan? 40 hari, 40 malam, dia mengasingkan diri, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kau ampunkan dosaku, kau beritahu kepada, kalau betul lah aku ni, kau ampunkan dosa, kau kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat, kalau betul kau ampun, kalau tidak, kalau aku ni kau tak ampunkan, sekarang juga kau bakar aku reda lah, reda lah aku, kau bakar di dunia ini, diseksa di dunia, besok dekat akhirat aku selamat. Maka Allah Ta'ala menghantar Jibril mengkhabarkan tentang taubat pemuda tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, di akhir sekali disebut sini, yang bagi lil aqil ay ya'tabira bi hadzal khabar, la ya'lamu bi anna zina mal hayy a'zamu zamban min az-zina ma'al madin. Ketahuilah, sayugia bagi orang yang berakal, mengambil iktibar kisah ini, hendaklah mengetahui, berzina dengan yang hidup itu lebih besar daripada berzina dengan orang yang dah mati. Dan sayugia dia bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, karena bila mana pemuda tersebut tatkala mana mengetahui bahawa Allah Ta'ala menerima
ya taubat dia, maka dia berasa bahagia dan dia berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kiralah taubat seseorang itu mengikut kadar dosa yang dilakukannya. Maksudnya tuan-tuan, kita melakukan dosa kecil, kita melakukan dosa besar, kita melakukan dosa sedang ke, banyak ke, sikit, tetap juga kita bertaubat. Jadi Allah Taala lah yang memberi ukuran, yang memberi penilaian taubat kita ini, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, sebagaimana saya katakan mula-mula tadi, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar. Qala Ibnu Abbas menguraikan ini, at-taubatun nasuh an-nadamu bil qalbi wal istighfar bil lisani wal idmar alla ya'uda ilaihi abadan. Yang dimaksudkan taubat nasuh itu apa dia? Dia kata menyesal dengan hati, beristighfar dengan lidah, dan berazam tidak mengulanginya lagi. Itu taubat nasuh. Bukan dia taubat, tetapi dia masih lagi berangan-angan nak membuat maksiatnya tadi, maka syarat taubatnya tidak sempurna, tuan-tuan. Daripada Rasulullah SAW beliau bersabda, al-mustaghfiru bil lisan al-musirru ala dzunub kal mustahzi bi rabbih. Orang yang beristighfar, minta ampun dengan lidah dia, sedangkan dia masih lagi mengulangi dosa dia, seperti orang-orang yang mempermain-mainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sertakan, hendaklah disertakan, dia katakan taubat ini, dia menyesal dan dia tak buat. Dia menyesal, dia tak buat. Kalau buat juga, taubatlah. Taubat dan menyesal sebenar-benar penyesalan macam yang mula tadi. Dia berulang-ulang macam yang mula-mula tadi, walaupun dia telah melakukan selama dosa itu 70 kali ataupun lebih daripada itu. Diceritakan bahawa terdapat seorang raja di kalangan Bani Israel. Lalu diceritakan kepada raja ini tentang seorang abid, seorang ahli ibadat yang hebat di amal ibadatnya. Maka raja pun memanggil, bercerita, bergurau senda di rumah dia. Maka satu hari si abid ini berkata, ayyuhal man hasan ma taqul. Mana setelah mana dia berkenalan si abid ini, hamba ahli ibadat ini dengan raja tadi, cerita Bani Israil, tuan-tuan. Maka suatu hari si abid ini kata kepada raja dia, ayyuhal malik hasan ma taqul, walakin law dakhaltu yawman fi baitika fawajadtani al'abu ma'a jariyatika madza kunta taf'al. Saya kata tadi, setelah mana si abid ni baik-baik berbual dengan raja tersebut, dan raja itu mempercayai, memuji-muji dia lah, dengan puji-pujian. Lalu abid ni nak test saja, bukan betul. Wahai raja, macam mana pandangan kau kalaulah satu hari nanti aku masuk ke dalam tempat istana kau ni, dan aku kau dapati aku bermain-main, bergurau senda dengan pelayan kau, gundik kau, apakah kau akan lakukan? Nampak ni, apakah kau akan lakukan terhadap aku ketika itu? Maka faradibal malik faqal ya fajir atashtari alayhi misl hada.
Bila mana dia dengar oleh raja tadi, lalu dia dengan marahnya buat tindak. Dia kata, wahai lelaki yang jahat, apakah kau berani membuat aku kata aku sebegini? Nampak ni tuan. Lalu Abi itu berkata dengan tenang, innani rabban kariman law ra'a minni 70 zamban fil yawm ma ghadiba alayya wala qarani an babi wala ahramani rizqahu فكيف أفارق بابه وألزم باب من يغضب علي قبل أن أغضبه فكيف لو رأيتني في المعصية ثم خرج. Maksudnya tuan-tuan, saya kata tadi, si Abid ni dia nak tes kesabaran si raja ni. Dia kata, wahai raja, kalau satu hari nanti sebab raja selalu puji dia, paling baik, baguslah, begitu begini kan. Lalu si Abi ni kata, kalau satu hari nanti kau nampak aku di rumah kau sana, aku sedang bermain-main bergeros senda dengan kau punya gundik, macam mana pandangan kau? Maka ketika itu raja tu marah dengan semarah-marahnya. Apa jawab Abi tadi? Dia kata, wahai raja, aku mempunyai Tuhan yang maha mulia. Kalau dia lihat daripada aku melakukan 70 kali dosa satu hari, dia tak marah pun. Dan dia tak menghalau aku daripada pintu rahmatnya, dan tidak mengharamkan aku daripada rezekinya. Maka bagaimanakah aku boleh bercerai ataupun meninggalkan pintu orang yang telah marah kata sebelum dia memarahinya? Maknanya tuan-tuan, aku baru cakap, nampak ni, aku baru cakap belum buat lagi, engkau dah marah, betul-betul marah. Wahai lelaki yang fasik, lelaki yang jahat. Sedangkan Allah Ta'ala, kalau aku buat betul-betul satu hari 70 kali pun, Allah Ta'ala tak marah pun. Dia buat maaf mengampun, maaf nyenyap. Nampak ni? Bagaimana pula kalau kau betul-betul tengok aku buat maksiat? Kata Abid ini kepada raja tersebut, kalau memang real aku buat, tak tahu lah kata macam mana. Mungkin kau bunuh aku ke, kau terekam aku ke, cincang hancur-hancur ke, tak tahulah. Lalu lelaki itu pun keluar, bolayan lah, mana raja ni bukanlah raja yang raja yang adil, tetapi raja yang mendahulukan kemarahannya, mendahulukan kemarahan dia, nafsu amarah dia daripada pengampunan dia, lemah lembut dia. Ini tuan-tuan ambil iktibar ya. Mudah-mudahan sikit sebanyak daripada majlis ilmu kita pada malam ni, insya-Allah kita dapat mengambil beberapa pelajaran dan pengajaran yang berguna untuk kita jadikan pedoman hidup kita, terutama dalam bab taubat. Wallahu a'lam bis-shawab. Silakan ada soalan.